Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma. Amma ba'd. Para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sambungan kita untuk malam ni seterusnya ayat 66 dari surah Maryam, ayat 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا Wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya. Dan berkatalah manusia yang kafir itu, siapakah yang dimaksudkan? Ada pendapat mengatakan al-insan di sini Al-Walid bin Al-Mughirah ataupun Ubay bin Khalaf. Seorang lagi Ubay bin Khalaf. Katanya, adakah apabila aku sudah mati, nanti aku akan dikeluarkan kembali menjadi hidup?
Awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qabl, dan tidakkah manusia itu ingat, adakah manusia yang berkata begitu tidak ingat bahawa kami telah menciptakan dia sebelum ini, padahal walam yaku syai'a, dia tidak ada sesuatu pun, tak ada apa satu pun. Maknanya asalnya tiada, kemudian ada, maka tiadalah sukar untuk Allah Ta'ala mengembalikan manusia yang mati sebab dia sudah ada. Fawarabbika, maka demi Tuhanmu ya Muhammad, lanahsyurannahum, kami akan himpunkan mereka, termasuklah wasyayatin, berserta dengan syaitan-syaitan. Kenapa disebut sama dengan syaitan? Sebab manusia yang kufur sebegini, punca kesesatannya adalah syaitan. Banyak ayat-ayat lain yang menyentuhnya, kita akan tengok dalam tafsiran nanti. Thumma lanuhdirannahum haula jahannam jithiya, kemudian kami akan bawakan mereka, yakni hadir, berada, haula, di sekeliling neraka jahanam, dalam keadaan mereka itu jithiya, berlutut, duduk atas lutut. Thumma lananzi'anna min kulli syi'ah, kemudian kami akan mencabut, maksud mencabut, mengambil daripada setiap golongan, setiap syiah ni, setiap ummah, setiap puak itu, ayyuhum, siapakah di antara mereka, asyaddu, yang lebih keras, ala rahman, terhadap Allah, dari sudut aitiyah, penentangannya. Siapakah yang lebih keras, yang lebih bersungguh-sungguh menentang Allah Ta'ala kerana menolak Rasul yang diutuskan. Thumma lanahnu a'lamu billadzina hum awla biha siliya, kemudian kami benar-benar lebih mengetahui siapakah orang-orang yang lebih utama untuk dibakar dalam api neraka. Wa im minkum illa wariduha, dan tiadalah seorang pun di antara mereka kecuali semuanya akan melaluinya, akan melintasinya. Maksud ha tu, dhamir ha tu kembali kepada jahannam, betul tak? Kana ala rabbika hatman maqdiya, dan adalah perkara itu sesuatu yang pasti berlaku kerana telah maqdiya, ditetapkan begitu oleh Tuhanmu. Thumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, wa nadharul zalimina fiha, dan kami biarkan orang-orang yang zalim berada di situ dalam keadaan berlutut. Ini suatu gambaran yang sangat menakutkan. Kita melihat akibat buruk yang menimpa kaum musyrikin, kaum jahiliyah adalah rentetan daripada sifat degil mereka, tidak percaya kepada al-ba'ats, hari kebangkitan, hidup selepas kematian. Maka mereka menimbulkan persoalan. Yaqulul insan, biasanya kita tengok dalam Quran apabila Allah Ta'ala menyebut al-insan, ia merujuk kepada al-insanul kafir, manusia yang kafir. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Insan di sini juga manusia yang kafir. Ayahsabul insan, adakah manusia yang kafir itu menyangka bahawa kami tidak mampu untuk mengumpulkan tulang-tulangnya. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bahkan manusia itu, yakni manusia yang kafir itu, mahu untuk terus melakukan kejahatan di hadapannya. Kalau masih terus hidup, mereka mahu untuk terus melakukan kejahatan. Al-insan merujuk kepada orang yang kafir. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Walaupun insan tu umum sebenarnya, merujuk pada semua manusia, tetapi siyakul ayah lebih menjurus kepada orang-orang yang kufur, yang ingkar. Wa yaqulul insan, dan berkatalah manusia. Atas qaul yang pertama, pendapat pertama mengatakan ia merujuk kepada Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ni di antara pemuka yang besarlah di Mekah pada masa itu, sehingga Nabi menyebut namanya berhubung dengan orang-orang yang tidak menjaga salat. Sesiapa yang memelihara salatnya, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan, maka salat itu menjadi cahaya penyelamat dan pembantu untuknya di hari kiamat. Sesiapa yang tidak menunaikan salat, maka dia dihimpunkan di hari kiamat bersama dengan Fir'aun, Qarun, Haman dan Ubay bin Khalaf.
Ubay bin Khalaf atau Umayyah bin Khalaf, ada disebut dalam hadis tu, merujuk kepada salah seorang pemuka-pemuka Quraisy atas kategori masing-masing lah, kerana mereka itu mungkir, engkar kepada hari kebangkitan. Ataupun boleh jadi Al-Walid bin Al-Mughirah, ini di antara tokoh yang terkenal sikap degil keras kepala. Al-Walid bin Al-Mughirah, kisahnya disebut dalam surah Al-Muddathir. Al-Muddathir, وَذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا. Itu merujuk kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. وَذَرْنِي, biarkan kepada aku orang yang aku sendiri ciptakan dia, yang telah aku وَمَهَّدتُّ لَهُ, aku telah berikan kepadanya harta yang begitu banyak, serta wabanin, anak-anak yang turut bersama dengannya. Itu merujuk, ayat itu merujuk kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Ada pendapat lain mengatakan kisah Al-Walid bin Al-Mughirah terdapat dalam tafsiran surah Al-Qalam. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Janganlah kamu taat, ikut kehendak orang-orang yang mendustakan. Mereka sangat suka kalau kamu berlembut, maka mereka berlembut dengan kamu. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Janganlah kamu mentaati orang yang suka bersumpah lagi hina keadaannya, hammazin masya'in. Itu semua sifat yang ulama tafsir mengatakan ditujukan ayat ini kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi kalau timbul persoalan begini, dia kata, "Aiza mitu, adakah bila aku sudah mati aku hidup pula ke?" Kerana dia tidak meyakini adanya kehidupan selepas kematian. Allah Ta'ala memberi keyakinan kepada manusia dengan sumpah yang begitu banyak. Antaranya dia bersumpah dengan Quran. Qaf wal Quranil Majid, demi Quran yang mulia. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum. Bahkan orang-orang kafir itu merasa hairan bahawa datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka. Faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Lalu orang-orang kafir berkata, ini suatu perkara yang ajaib. Apa ajaibnya? Ajaib sebab apabila Rasul beritahu orang yang mati akan hidup kembali, lalu mereka kata tak mungkin. Aiza kunna turaban, aiza mitna wa kunna turaba, dzalika raj'un ba'id. Adakah setelah kita mati dan kita menjadi tanah, ya Allah, kalau kita hidup balik? Aiza mitna wa kunna turaba. Ayat tu seolah-olah ada tanda soal. Adakah setelah kita mati dan kita sudah menjadi tanah, hidup balikkah kita? Kalau hidup, dzalika raj'un, itu suatu pengembalian yang jauh. Maknanya mereka meletakkan suatu keyakinan bahawa tidak mungkin orang yang mati akan hidup kembali. Padahal menghidupkan orang yang mati satu perkara yang sangat mudah bagi Allah. Lalu mereka persoalkan, adakah kita akan dikeluarkan kembali daripada kubur hayyan, dalam keadaan hidup? Awala yadhkurul insan, awala yadhkurul insan, adakah manusia itu tidak ingat bahawa asalnya kami ciptakan dia dahulu tak ada apa-apa pun, tidak ada sesuatu pun, asalnya kosong, tak ada. Apabila Allah Ta'ala menghendaki untuk dia mencipta mana-mana makhluknya, maka terciptalah makhluk itu dengan iradat dan kudrat Allah, dengan kehendak dan kuasanya. Baik, antara ayat lain yang ada kaitan dengan ayat ini boleh rujuk di awal surah Ar-Ra'd ayat yang kelima. Wa in ta'jab fa'jabun qawluhum. Sekiranya kamu merasa hairan, maka yang lebih menghairankan adalah kata-kata mereka. A idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. Adakah setelah kita sudah menjadi tanah? Manusia ni bila mati dikuburkan, lama kelamaan jasadnya akan hancur, dimakan oleh tanah, kecuali orang-orang yang tertentulah, nabi-nabi dan rasul. Allah Ta'ala haramkan kepada bumi makan jasadnya. Orang-orang mati syahid, ya, dalam keadaan asalnya begitu, tapi orang-orang yang biasa semuanya akan hancur jasadnya menjadi tanah. Lalu mereka berkata, adakah kita kembali menjadi khalqin, jadi suatu makhluk yang baru? Awala yadhkurul, maksudnya awala yatafakkar, adakah manusia itu tidak fikir?
Adakah manusia yang ingkar itu tidak fikir bahawa pada awal kejadiannya faqad khalaqnahu minal adam, kami ciptakan ia asalnya dalam keadaan tiada, tak ada, tak ada apa satu, duna an yakuna syai'an mawjudan, bahawa tiadalah ia sesuatu yang wujud. Asalnya kita dulu tidak ada. Kalau kita merenung kembali masa-masa yang dulu, berapa umur kita sekarang ni? Ada orang 40, 50, 60, 70. Okey, 100 tahun yang lepas, di mana kita? Rasanya tidak ada yang umur 100 tahun sini. Baik, 100 tahun yang lepas, di mana kita? Sekarang ni tahun 2016. Pada tahun 1916, pada awal abad yang ke-20, 1916, di mana kita? Kita belum dilahirkan. Iyalah, belum dilahirkan. Duk mana kita? Roh kita tu sudah ada. Walaupun jasad pun belum ada di atas muka bumi, roh kita sudah ada. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah telah datang kepada manusia satu ketika daripada masa, satu ketika dulu, tidaklah manusia ni sesuatu yang disebut, sebab tidak ada. Tidak wujud nama itu sebab belum dilahirkan. Wujudnya ia setelah ia dilahirkan ke dunia. Sebab kita ni makhluk bersifat baru, maka sesuatu yang baru kewujudannya adalah ketika ia diwujudkan. Sebelum ia diwujudkan, ia tidak ada. Sebab itu Allah Ta'ala bila dia cerita tentang umat zaman Nabi dahulu, maka Allah Ta'ala beritahu Nabi SAW, ketika perkara ini berlaku, kamu tidak ada di situ. Engkau ya Muhammad tidak ada di situ. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Engkau ya Muhammad tak ada di situ. Sebab Nabi Muhammad belum lahir ketika zaman Maryam dahulu. Ketika ahli keluarganya membuat undian siapa yang akan menjaga Maryam. Wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun. Kamu tidak ada bersama mereka ketika mereka bertengkar berbalah. Ataupun engkau tidak bersama dengan mereka idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun, ketika adik-beradik Nabi Yusuf berpakat membuat perancangan jahat untuk mengusir Nabi Yusuf daripada keluarganya. Di mana Nabi SAW? Nabi tak ada lagi sebab belum lahir lagi. Wa ma kunta bijanibil gharbi idh qadayna ila Musa al-amra wa ma kunta minasyahidin. Tidaklah engkau ya Muhammad ada bersama dengan Nabi Musa ketika kami berikan perintah ini kepadanya. Sebab zaman Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW belum lahir lagi. Jadi ayat tu menceritakan bahawasanya kita manusia ni, kewujudan kita adalah atas kehendak Allah pada fasa-fasa masa tertentu. Kita hidup sekarang ni sebab Allah Ta'ala mentakdirkan kehidupan sekarang ni. Untuk tempoh 100 tahun, 200 tahun lagi, seandainya dunia ni belum kiamat lah. Kalau dunia belum kiamat, ialah kita tak ada dah lah. Kita sudah tiada. Siapa yang wujud? Yang wujud adalah generasi berikutnya. Di mana mereka sekarang ni? Tak ada lah. Mereka tidak ada. Satu masa nanti kita pula tidak ada. Sebab dia akan bersilih ganti kehidupan ini. Kita akan berpindah ke alam lain, dan kehidupan yang kita lalui di alam dunia diganti dengan makhluk lain yang Allah Ta'ala ciptakan. Sebenarnya benda ni dah ada petunjuk yang jelas dalam kehidupan seharian. Kita melihat alam tumbuh-tumbuhan yang bersilih ganti, hilang, ada, mati. Banyak diulang dalam Quran. Dalam surah Al-Hadid, dalam surah Yunus, dalam surah Al-Kahfi. Tentang kehidupan dunia. Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am. Bahawasanya perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan yang turun daripada langit kemudian bercampur dengan tumbuh-tumbuhan, keluarlah pokok-pokok, tetapi tak lama kemudian dia akan mati. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu thumma yaj'aluhu hutama. Akhir sekali tumbuh-tumbuhan itu kembali menjadi hancur, reput, hilang, lesak, habis.
Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahda walladhi akhrajal mar'a. Dialah Allah yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, segala tumbuh-tumbuhan, pokok, rumput, belukar, semak samun, tapi tak kekal, dia sementara aja. Faja'alahu, akhirnya faja'alahu wutha'an ahwa. Lalu Allah Ta'ala jadikan akhirnya dia seperti wutha'. Wutha' ni sebuah habuk debu, kok tak ada nilai ke apa satu. Hacu lebu habis, akhirnya hilang ditiup oleh angin yang bertiup dalam udara. Maknanya benda tu tak kekal. Tapi Allah Ta'ala ganti yang lain, naik pokok lain pula. Gitulah kita manusia. Kita wujud sekarang ni, lepas tu kita mati, muncul orang lain pula. Tapi sampai satu masa, untuk Allah Ta'ala menghidupkan orang-orang yang mati, ianya sangat mudah. Sangat mudah. Semudah ia menciptakan benda itu dengan ia mengatakan kun fayakun. Maknanya Allah Ta'ala telah menciptakan manusia, walam yakun syai'an qabla khalqihi, padahal tiadalah manusia itu sesuatu yang wujud sebelum ia diciptakan. Bal kana ma'duman bil kulliyah, bahkan dikira tiada manusia itu secara keseluruhannya. Daripada A sampai Z kosong, tak ada. Memang tak ada. Afala yu'iduhu, adakah tidak boleh dia kembalikannya? Padahal waqad sara, padahal dia pernah menjadi syai'an, sesuatu. Dalam bahasa Arab, bila dikata syai'an, sesuatu, merujuk kepada yang wujud. Syai' merujuk kepada yang wujud. Cuma perbezaan kewujudan makhluk ada permulaan, ada pengakhiran. Adapun Allah Ta'ala, wujudnya Allah tiada mula bagi adanya, tiada akhir baginya. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Makhluk kewujudannya ada awal, ada permulaan, ada start mana, lepas tu mati. Allah Ta'ala dialah terawal, tiada mula bagi adanya dan selama-lamanya. Adapun kita asalnya tiada, kemudian wujud menjadi ada, kemudian tiada, kemudian diadakan. Mana asalnya kita ni, asalnya mati, tiada, sekarang ni hidup, kemudian kita mati, kemudian kita kembali hidup. Jadi kehidupan di dunia adalah tempat untuk Allah Ta'ala menguji hamba-hambanya. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduh, dan dialah Allah yang telah memulakan penciptaan makhluknya, thumma yu'iduhu, kemudian dia kembalikan makhluk itu hidup. Wa huwa ahwanu alaih, dan untuk dia kembalikan tu adalah ahwan, lebih mudah. Semua urusan Allah Ta'ala mudah, tapi dari sudut perbandingan, untuk Allah Ta'ala kembalikan makhluk yang mati itu hidup lebih mudah berbanding dengan al-khalqul awal, penciptaan yang pertama. Jadi oleh kerana kaum musyrikin dan orang yang tidak percaya kepada kehidupan selepas mati, meraguinya, masih dalam kebingungan, masih dalam keadaan syak, maka Allah Ta'ala bertanya, afa'ayina bil khalqil awal bal hum fi labsin min khalqin jadid. Adakah kamu mengira kami sudah penat, letih dengan sebab penciptaan yang pertama? Disebabkan manusia sudah diciptakan untuk peringkat pertama semasa hidup di dunia, adakah kamu mengira kami sudah afa'ayina, kami sudah menjadi letih? Letih, tak cekak, tidak berupaya. Bahkan mereka itu berada dalam keadaan labsin. Labsin maknanya fi syakkin, fi hayrah, dalam keadaan syak, ragu-ragu bahawa adanya khalqin jadid, penciptaan yang baru terhadap makhluk yang sudah mati. Baik. Dalam satu hadis kursi dengan sanad yang sahih, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman ini dalam hadis kursi, kadzdzabani ibnu adam walam yakul lahu an yukadzibani, telah mendustakan akanku oleh anak Adam. Manusia telah mendustakan aku dan tidak patut bagi dia untuk mendustakan aku. Wa adzani walam yakul lahu an yu'dhiyani, dia telah menyakitiku dan tidak sepatutnya dia menyakitiku. Wa amma
amma takdzibuhu iyaya, adapun pendustaannya terhadapku ialah kerana dia mengatakan lan yu'idani kama bada'ani. Tidaklah Tuhan kembalikan aku hidup. Manusia tu kata bahawa Allah Ta'ala tidak dapat kembalikan yang mati hidup sebagaimana dia memulakan kejadianku. Padahal walaysa awwalal khalqi bi ahwana alayya min akhirih. Padahal tidaklah permulaan bagi kejadian makhluk dikira lebih mudah ke atasku daripada akhirnya. Sedangkan hak akhir itu lebih mudah daripada hak awal. Kalau hak awal asalnya tak ada, boleh buat jadi ada, maka untuk hidupkan kembali hak asalnya dah ada dah, lebih ahwan, lebih ashal, lebih mudah. Wa amma adzahu iyaya, adapun tindakan dia menyakitkanku, kerana faqauluhu, dia mengatakan innali waladan, dia mengatakan bagi aku ada anak, padahal wa anal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul li kufuwan ahad. Akulah Tuhan yang al-ahad, yang satu, yang menjadi tumpuan segala makhluk, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tiadalah bagiku oleh seseorang pun yang ada persamaan setanding denganku. Itu disebut dalam satu hadis kursi bahawa tindakan manusia yang tidak yakin ada kehidupan selepas mati, dikira dia telah mendustakan Allah. Maka Allah Ta'ala memberi suatu ancaman yang keras, sebab dia mari dengan qasam ni, sumpah, fa wa rabbika, maka demi Tuhanmu ya Muhammad, maka demi Tuhanmu. Waw tu waw qasam, sebab ba tu dibaca dengan kasrah baris bawah, fa wa rabbika, maka demi Tuhanmu, nescaya kami akan himpunkan kami ini bagi pihak Allah Ta'ala akan himpunkan mereka. Untuk dihimpunkan, kenapa sebut kami, kenapa tak sebut aku? Ini dari segi gaya bahasa. Apabila ia mari dengan bentuk nahnu tu dipanggil ala sabilit ta'zim, bagi menyatakan kehebatan. Sebab tu urusan-urusan yang besar Allah Ta'ala sebut kami. Contohnya tentang penurunan Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami menurunkan Quran pada malam Al-Qadar. Kenapa dia tak kata inni anzaltul Qur'ana, inni anzaltul Quran, sesungguhnya aku yang turunkan Quran pada malam Al-Qadar? Sesungguhnya kami, merujuk kepada kami. Tetapi dalam beberapa perkara yang tertentu Allah Ta'ala sebut dengan aku. Maknanya ada perbezaan dari segi kedudukan urusan itu. Kalau sebut dengan kami, ianya lebih kepada ta'zim, hebat lagi. Jadi urusan manusia dihimpunkan ini satu perkara yang besar ni. Kami akan himpunkan, kami akan kumpulkan. Maksudnya mereka tidak akan terlepas. Tak boleh larilah ke mana, semua akan dihimpunkan, jumpa balik, termasuklah syaitan-syaitan yang menyesatkan mereka. Kita tidak sedar sebenarnya kiri kanan kita ni ada qarin, malaikat yang tetap menjaga kita, raqib, atid. Ya, depan pun ada juga muaqibat. Dalam surah Qaf, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah manusia melafazkan satu perkataan kecuali ada malaikat kiri kanan dia, raqib, atid. Manakala ayat dalam surah Ar-Ra'du, lahu muaqibatun, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang mengawasi manusia, min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah, sama ada di depannya, di belakangnya, mereka menjaga manusia dengan perintah daripada Allah. Maknanya kita sentiasa ni dijaga dan diawasi oleh malaikat. Tetapi pada masa yang sama ada qarin daripada syaitan, ada juga. Syaitan pun ada juga. Jadi sama ada kita nak ikut yang baik, itu dipunya ilham tu mai daripada malaikat. Kalau kecenderungan kita berasa nak buat hak jahat, buruk, itu mai daripada bisikan syaitan. Masing-masing ada khija dia. Di hari kiamat nanti, qarin daripada syaitan dia akan berkata, apa dia, waqala qarinuhu rabbana ma atghaituhu. Qarin yang syaitan yang menyertai atau mengikuti manusia berkata, wahai Tuhan kami, bukan aku yang sesatkan dia.
ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Maknanya tidak mengaku. Sama ada syaitan itu mengaku atau tidak mengaku, tapi syaitan itu akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang telah mereka sesatkan. Maka boleh tahan balah lah. Kokek-kokek balah lah. Sesama penghuni neraka pun balah, antara manusia dengan manusia neraka pun balah, antara manusia dengan syaitan pun balah. Para jemaah boleh rujuk contoh dalam ayat surah Ibrahim, wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr, berkatalah syaitan apabila selesai segala urusan, segala penghakiman ke atas manusia sudah selesai, innallaha wa'adakum wa'adal haq, Allah Ta'ala menjanjikan kepada kamu dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum, ya aku juga menjanjikan kepada kamu dengan janjiku. Fa akhlaftukum, tetapi aku mungkiri janjiku. Dia mengaku dia tidak akan setia pada janjinya. Maknanya dia berjanji tetapi janjinya adalah janji yang tidak ditepati. Bukan janji yang ditepati, tapi janji yang tidak ditepati. Fa akhlaftukum, dia mengaku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Tidak ada kerja aku kecuali hanyalah mengajak kamu. Tugas aku hanya ajak kamu, menyeru kamu, menggoda kamu. Aku tak ada kuasa nak tolong kamu. Tiba-tiba fastajabtum, kamu menyahut, kamu ikut seruanku. Jadi salah siapa? Dah memang kerja aku nak menyesatkan kamu. Muka aku buat apa? Maka katanya fala talumuni walumu anfusakum. Kamu celalah, kamu maki hamulah diri kamu sendiri, jangan kamu maki hamun aku. Sebab pada hari ini ma ana bimusrihikum, tidaklah aku dapat menolong kamu, wa ma antum bimusrihiyya, kamu pula tidak boleh menolong aku. Jadi sebab tu dalam ayat ini Allah Ta'ala cerita, dia himpunkan semua sekali, sama ada yang sesat ataupun syaitan yang telah menyesatkan orang yang sesat, supaya bertambah-tambah lagi rasa penyesalan. Rasa menyesal tu jadi satu azab dah tu, belum terima azab lagi, rasa menyesal tu. Wa asarrun nadamata lamma ra'awul adab, mari apa dia? An-nadamah, rasa menyesal. Ya Allah, menyesal ni apabila mereka melihat azab. Menyesal tu dah menjadi suatu azab. Tapi untuk undur kembali supaya dapat ditarik kembali penyesalan itu, maka mustahil lah. Mustahil, sebab dikira nasi sudah menjadi basi. Kita tak pakai dah nasi menjadi bubur, sebab ramai orang buat nasi air dah ni. Bubur lambuk tu boleh makan lagi. Nasi sudah menjadi basi, maknanya perkara itu tak boleh diundur kembali. Nak undur tak boleh dah. Nak balik ke dunia sudah tiada. Maka mereka akan menyesal dengan penyesalan yang amat sangat, sehingga mereka mengatakan, lau anna li karrah, kalau ada bagi aku peluang untuk kembali ke dunia, nescaya kami akan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna, kami akan berlepas diri daripada mereka sebagaimana hari ini mereka berlepas diri daripada kami. Kalau hari ini mereka tak boleh tolong kami nak kembali ke dunia, dan kami tak ingin pun untuk ikut mereka lagi. Tapi tak ada guna dah masa tu. Sebab masa tu peluang untuk kembali ke dunia sudah tiada. Dunia ini sudah tak ada dah. Kiamat sudah berlaku dan diganti dengan alam lain, itu alam akhirat. Kemudian kami akan bawa semua mereka itu berada haula di sekeliling ataupun berhampiran. Haula di sekeliling, berdekatan dengan jahannam, neraka jahannam, dalam keadaan berlutut. Dalam keadaan berlutut, tidak duduk biasa, tapi jasina qa'idina ala rakbihim, berlutut, duduk di atas lutut mereka. Boleh rujuk dalam ayat 28 surah Al-Jathiyah. Wa tara kulla ummatin jathiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Kamu melihat pada hari ini setiap umat manusia berlutut. Berlutut ni mana seperti orang yang bersalah, orang yang menyerah kalah, orang yang tak boleh buat apa dah lah.
duduk berlutut, nak berlawai tak boleh. Dan setiap umat akan dipanggil untuk menerima buku amalan mereka, lalu dikatakan pada hari ini diberi balasan kepada kamu hasil daripada apa yang kamu lakukan di dunia. Kullu ummatin tud'a, akan diajak, dipanggil ila kitabihal yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Jadi masing-masing akan terima buku amalan dan masing-masing boleh melihatnya. Berada di sekitar neraka Jahannam. Ini gambarannya gambaran yang sangat-sangat memberi rasa, orang kata seperti tercabut jantung hati. Rasa takut seperti mahu tercabut jantung hati. Thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiya. Kemudian kami akan cabut. Maksud cabut di sini thumma lanakhuzanna, kami akan ambil. Kenapa disebut cabut? Sebab cabut ni dia mari dalam bentuk yang lebih bil quwwah wasyiddah, lebih kuat, lebih tegas, lebih dengan bahasa mudah kan orang Kelantan kata senjoh lah, sentak. Kita ambil dengan sentak, tidak ambil dengan lembut, ambil dengan kasar, senjoh. Kami akan cabut, ambil untuk dipilih daripada setiap puak itu siapakah yang lebih keras. Itiyah merujuk kepada puak mana yang lebih takabburan wa jur'atan wa isyanan, lebih besar diri, lebih berani dan lebih derhaka, serta mujawazatan lil haddi, yang sangat-sangat melampaui batas. Ai man kana a'sa wa a'ta minhum, sesiapa yang derhaka, yang keterlaluan di antara mereka. Lalu hak jenis kerah king ni, hak jenis jahat doa lalu ni akan diambil lebih awal berbanding yang lain. Kami akan ambil pada setiap Syiah ni merujuk ummah. Dia setiap puak tu dia ada ketua, ada pengikut. Maka pengikut itulah disebut dengan Syiah. Dalam di segi bahasa Arabnya begitu. Tapi dari segi istilah bila sebut Syiah merujuk kepada golongan yang ta'assub, yang fanatik kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan cara yang salah lah. Tapi Syiah dalam bahasa Arab merujuk kepada pengikut. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim, dan di antara yang menjadi pengikut kepada Nabi Nuh ialah Nabi Ibrahim, sebab Nabi Ibrahim selepas Nabi Nuh. Dimari dengan kalimah Syiah. Syiah di sini maknanya ummah, jamaah ataupun firqah, satu umat, satu kumpulan, satu puak di antara mereka. Siapakah di antara mereka yang lebih kuat menentang Allah Subhanahu wa taala? Mana dia ambil ru'asa'uhum, ni dia ambil ketua-ketua, pemimpin-pemimpin, dia ambil hak kepala pengak dulu. Hak lain-lain, hak anak-anak buah tu ke dia dulu. Mana diberi keutamaan untuk dijatuhkan hukuman kepada yang menjadi mastermind, yang menjadi dalang utama menentang dakwah para rasul. Thumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliyya. Kemudian kami lebih mengetahui, ada lam. Kalau kita perhati semua fi'il, kalau sebelumnya lanahsyurannahum, fi'il ini mari dia bentuk taukid. Ada nun taukid, ada lam taukid. Kemudian ayat berikutnya thumma lananzi'anna, lam taukid, lepas tu ada nun taukid. Maknanya perkara ni akan berlaku dengan sungguh-sungguh, benar-benar. Kemudian berikutnya nahnu, isim nahnu pun didahului dengan lam taukid, thumma lanahnu, bahawa kemudian kami benar-benar lebih mengetahui siapakah di antara mereka yang lebih layak untuk dibakar, dimasukkan dalam neraka Jahannam itu. Mana Allah Ta'ala lebih tahu siapa yang aula. Perkataan aula ni makna lebih utama. Kadang-kadang dalam setengah ayat aula merujuk kepada yang lebih ahaqqu bil iqabi wal azab, yang lebih berhak untuk dapat siksaan dan azab. Aula laka fa aula thumma aula laka fa aula.
aula laka fa aula, lebih layak, lebih utama bagi kamu, lebih layak. Maka lebih layak, maksud lebih layak untuk mendapat azab. Aula di sini lebih layak untuk mendapat azab dalam konteks ayat itulah. Wa in minkum illa wariduha, dan tiada sesiapa pun di antara mereka melainkan semuanya akan wariduha. Wariduha asalnya warada, masdar dia wurud. Al-wurud maknanya al-murur ala sirat, akan melintasi, akan melalui sirat. Sirat ni suatu jambatan, laluan yang terbentang atas neraka jahanam. Hak duk keliling tadi sakijat dah. Lepas tu semua manusia akan melaluinya. Ada hadis lain merujuk kepada wurud ni maksudnya dukhul. Al-wurud maksud di sini masuk. Al-wurud dengan maksud memasuki. Tapi yang lebih tepat al-wurud ialah al-murur, sekadar melalui. Inilah saat-saat yang sangat menakutkan manusia, sebab masing-masing akan melintasi sirat. Dan sirat tu digambarkan dalam bentuk apa dia? Pak Nabi sebut dalam bentuk mazillah, madhadah, yang licin. Macam mana licin ni? Berdiri nak rebah, jatuh. Kemudian di kiri kanan pula ada malaikat bersama dengan kalalib, ada besi-besi penyangkut menunggu masa untuk sesiapa yang kenalah, mungkin atas dosa-dosa tertentu, kesalahan tertentu, kena. Tapi kalau mungkin dapat ditolong, disyafaatkan, selamatlah. Kemudian lalu lagi ada hak lain pula. Tidak ada sesiapa pun yang terlepas, semuanya akan melaluinya. Maka masing-masing akan berkata, ya Rab salim salim, wahai Tuhan, mintalah selamat, mintalah selamat. Dan semasa melintasi ini, sirat ini, manusia ini berbeza. Faminhum man yamurru, ada di antara manusia yang melintasinya mislul barq, seperti kilat, cepat. Wa minhum man yamurru mislur rih, ada yang melintasi seperti angin. Wa minhum man yamurru mislut tair, ada yang melintasinya seperti burung yang terbang. Kalau kilat tu memang lajulah. Kita nak mana? Nak cepat sekali je dah. Wa minhum man yamurru ka ajwadil khail, ada di antara mereka yang melintasi seperti kuda yang unta yang khail tak, kuda-kuda, kuda yang tangkas berlari, kuda yang biasa digunakan untuk peperangan. Ada yang melalui ka ajwadil ibil, seperti unta yang tadi, kuda ni unta yang laju, unta yang digunakan untuk berperang. Dan ada yang berjalan seperti manusia biasa. Sehingga orang yang terakhir melalui adalah seorang lelaki yang nuruhu ala maudhi' ibhami, ibhamai qadamaihi, cuma ada cahaya yang terletak pada ibu jari dua kakinya. Allahu Akbar. Lalu berjalanlah ia dalam keadaan yang sangat perlahan. Dan sirat itu nahdun mazillah. Nahdun merujuk pada tempat yang tazillu fihil aqdam, tempat yang kaki mudah gelecah, licin, wala tastaqir, dan tidak menetap. Patut nak berjalan ke mana? Digambarkan sirat tu tempat yang licin, nak berjalan payah. Bayangkan kita buat satu pertandingan, jalan atas satu jalan yang orang cuah, apa benda licin, minyak. Masa-masa belum buat siapa-siapa, tak siapalah, pakat belebok rebah-rebah habis. Rebah pakat suka habis. Ini kalau buat pertandingan, berlomba siapa cepat di atas satu jalan yang telah dicuah dengan apa-apalah benda licin, air sabun ke, minyak ke, maka kita akan tengok Allah payahnya nak siapa. Sebab bila jalan itu licin, makna kedudukan kaki kita ni susah untuk megang dengan kemah. Maka bagaimana pula dengan sirat yang di bawah tu bukannya tanah latar biasa, ada api yang menyala-nyala. Baik, semasa di sirat inilah cahaya tu akan hilang. Sebab tu disebut ada orang yang cahaya dia seperti cahaya yang hanya menyala pada ibu jari kaki dia, pada dua ibu jari kakinya. Mana cahaya dia sikit je. Semasa dia pada mahsyar ada cahaya, tapi bila sampai di sirat tak ada cahaya.
Lalu orang-orang munafik yang turut melintasi sirat berkata, unzuruna naqtabis min nurikum, tunggulah kami. Nak lorak alah ke mana gak? Tunggu dulu, kami pun nak cahaya juga, kami tak nampak gelap ni. Lalu dikatakan kepada mereka, irji'u wara'akum faltamisu nura. Kamu pergi ke belakang, kamu jangan ikut kami, jangan minta dengan kami, jangan merayu. Kamu cari sendiri cahaya yang kamu mahu. Lalu tiba-tiba dibuat ada sur, dinding penghalang antara mereka. Adapun orang beriman, mereka terus berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Wahai Tuhan kami, sempurnakan untuk kami cahaya kami. Timbul pula persoalan, kalau sirat itu terbentang atas neraka jahanam, jahanam di bawah tu api, tak cerah. Kita kata mesti cerah. Tidak begitu. Api neraka jahanam disebut dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, dinyalakan ia selama 1000 tahun. Asalnya warna merah, kemudian menjadi putih. Daripada 1000 tahun merah putih, dinyalakan 1000 tahun menjadi hitam. Api tapi menjadi hitam. Kalau baca dalam hadis-hadis tentang sifatun nar, dalam Sunan Tirmizi banyak sifatul jannah, sifatun nar. Api menjadi hitam, terasa panas tapi tak nampak. La haula wala quwata illa billah. Maka orang-orang yang tidak ada cahaya terus berada dalam gelap. Gelap gelemak, tak nampak apa satu, jalan adalah cicing. Maka kita boleh dengar masing-masing jerit, melaung, menepik, minta tolong. Kita boleh bayangkan, kita sendiri pun tak tahu selamat ke tidak. Moga kita semua selamat. Itu harapan kita. Cuba kita fikir sekali lagi, kalau kita rasa kita selamat dan kita yakin begitu, adakah kita yakin ahli keluarga kita, sayang-sayang kita selamat? Maka kita kena berusaha untuk melengkapkan syarat-syarat yang melayakkan kita menjadi orang yang selamat. Seperti golongan pertama hak Nabi sebut, faminhum may yamurru mithlul barq. Maka di antara mereka ada yang melintasi sirat itu seperti kilat, yang cepatlah. Kilat ni lah sekali tu dah sapa dah. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Perkara itu adalah sesuatu yang telah pasti kerana telah ditentukan oleh Tuhan kamu. Para malaikat pula berkata, Allahumma sallim, ya Allah selamatkanlah mereka, sallim, selamatkanlah mereka, didoakan untuk orang-orang yang beriman. Thumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Iaitu selepas semua makhluk manusia yang melintasi itu melintasi sirat, kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Yang masih kekal berada di situ al-kafirin wal usata, orang-orang kafir dan penderhaka berada dalam keadaan berlutut, tidak mampu untuk keluar. Wala yabqa finnar illa man wajaba alaihi al-khulud, dan tidaklah kekal mereka dalam neraka kecuali sesiapa yang wajib baginya kekal di situ. Ada juga setengah orang dia kata, kita ni kalau ditakdirkan paling akhir sekali masuk syurga pun tak apa juga, masuk juga, dia kata. Akhirat sesok dia ada dua aja, syurga neraka. Kalau seseorang tu lambat masuk syurga, bermakna di mana dia sebelum masuk syurga? Adakah terdapat manusia di antara kita yang sanggup untuk singgah sebentar? Tak ada seorang pun sanggup untuk singgah walaupun satu saat. Sebab kepanasan, kedahsyatan neraka itu sudah cukup untuk menjadikan manusia sangat-sangat takut, dengan takut yang amat sangat. Bunyi nafas neraka ni hidup. Kita kena faham, di akhirat ni dia bukan seperti di dunia. Neraka syurga ni digambarkan seperti hidup. Jahannam tu hidup. Allah Ta'ala boleh bercakap dengan jahannam. Yauma naqulu li jahannam, ingatlah pada hari kami berkata kepada neraka jahannam, halim talati, mu penuh dah ke? Allah Ta'ala tanya neraka jahannam. Adakah neraka jahannam boleh mendengar? Ya, dia boleh mendengar dan dia boleh bercakap. Bila Allah Ta'ala tanya begitu,
neraka dengan sifat rendah diri, dia pun jawab, hal mim mazid, kenapa wahai Tuhan, ada lagi kau nak tambah ni? Tak ada pun neraka jahanam kata, ya Allah, kau tak tahu, mu tanya wak gapo, mu tahu dah. Tementor pula gitu. Bila Allah Ta'ala tanya neraka, halim talati, adakah kamu sudah penuh? Watakulu, lalu neraka berkata, hal mim mazid, adakah masih ada isi yang hendak ditambah dalam ku ini? Maksudnya dia tanya tu sebab al-istizadah, minta tambah. Dia boleh bercakap, neraka, syurga boleh berkata-kata. Ada baginya zafirun wa syahiq. Zafir, suara apa dia, suara nafas dia, tarikan, dan suara hembusan nafas. Lahum fiha zafirun wa syahiq. Bagi mereka dalam neraka ada siksaan yang berbentuk dengan nafas. Neraka pun rasa, sudah timbul rasa takut, sebab bunyi itu sangat-sangat menggerungkan, bunyi yang menakutkan. Allahul musta'an. Semoga Allah Ta'ala menolong kita semua. Lalu dia biarkan orang-orang yang zalim dalam keadaan jithiyya, dalam keadaan berlutut. Baik, ada pun orang yang terakhir, nak habis dah ni, orang yang terakhir keluar ialah di kalangan al-usatu minal mu'minin, ahli maksiat di kalangan orang mukmin, orang yang buat dosa kemudian tidak bertaubat tapi dia beriman. Fayakhrujuna ba'dal azabi, maka keluarlah mereka setelah mereka diazab, ala ma'asihim, di atas perbuatan maksiat mereka, setelah habis tempohnya bagi dosa yang mereka lakukan, akhirnya keluar juga. Fayukhrijullahu minan nar, maka Allah Ta'ala keluarkan daripada neraka, man qala yauman minad dahri, sesiapa yang pernah berkata seketika daripada hidupnya. Kalau pernah semasa hidup dunia dia menyebut la ilaha illallah, dia akan keluar juga daripada neraka, sekalipun dia tidak pernah membuat khairan qat, tidak pernah buat apa-apa kebaikan sekalipun, tapi dengan sebab dia pernah sebut la ilaha illallah, dia keluar juga daripada neraka, mana dia tidak akan kekal. Inilah pentingnya kalimah tauhid, kalimah yang akan menyelamatkan manusia. Sebab tu ketika pak saudara Nabi Abu Talib nak meninggal, disebut dalam Sahih Muslim, Nabi jumpa, Nabi kata, ya ammi kul la ilaha illallah, wahai bapa saudaraku, sebutlah la ilaha illallah. Sebelum kamu mati, sebelum tercabut nafasmu, sebutlah la ilaha illallah. Kalau kamu sebut, maka perkataan itu menjadi hujah bagiku untuk aku tolong kamu. Tapi akhirnya Abu Talib tak sebut juga. Dalam riwayat hadis itulah, tak sebut juga. Tak sebut, mana dia tidak mahu masuk Islam. Maka berdasarkan peristiwa ini, para ulama mengata, tunggulah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau yang Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi. Musaya setara mana ke dia, hidayah tu bukan di tanganmu, hidayah tu hak Allah. Kerja kamu hanyalah ajak, nasihat, sampaikan. Tetapi Allah Ta'ala memberi hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Kalau kita buka hati kita, minda kita untuk terima hidayah, maka tidak ada sebab untuk hidayah itu tidak sampai kepada kita. Tapi bila kita buat sombong, meta, jual mahal, orang nak bagi hidayah petunjuk, kita tak mahu terima, itu salah kita lah. Salah kita lah. Kita salat berjemaah, kita mendengar kuliah, mendengar tazkirah, itu adalah pintu-pintu hidayah yang membolehkan kita sampai kepada taufik. Dia hidayah dulu baru taufik. Taufik mana hak kita buat terkena dengan Tuhan tu, apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Taufik daripada kalimah waffaqa yuwaffiqu, taufik dijadikan tepat tindakan kita, perkataan kita dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki setelah kita diberi hidayah, petunjuk. Semoga Allah Ta'ala memberi hidayah dan menjadikan hidayah itu kekal, sehinggalah kita mati dalam keadaan hidayah itu bersama dengan kita, dan kita selamat di dunia, di akhirat, sehinggalah kita bersama dalam syurga. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya, hidayah.
Hak tu hak asal. Ya, memang kita kena berdoa, kena minta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, jangan dipesongkan hati kami setelah kami diberi hidayah oleh-Mu. Dalam doa kunut pun kita minta hidayah juga. Allahumma hdini fi man hadaita. Hak pertama sekali minta hidayah. Dalam salat pun kita baca Rabbighfirli warhamni, sapalah wahdini, minta hidayah juga. Bukan sekadar minta keampunan, minta rahmat, minta hidayah. Cuma masa kita baca tu kita faham kodok tu lah. Kalau kita faham, kita khabar, kita minta tu tidak minta mulut lah, kita minta dengan hati, dengan sungguh-sungguh. Allahumma hdini wasaddidni. Ada dalam hadis Nabi baca doa tu. Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berilah hidayah kepada aku dan perbetulkah urusanku. Ataupun Allahumma inni as'alkal huda wassadada. Al-huda wassadad. Minta al-huda, petunjuk, hidayah, dan minta sadad ni jadi betul, tepat. As-sadad, sadid maknanya betul, baik, molek. Hak kita buat kena dengan hidayah. Jadi hidayah ni kena minta dan kena usaha. Memang kena usaha. Dan salah satu pintu hidayah dengan cara suka berfikir. Suka berfikir. Sebab tu kita baca Quran, kita tidak sekadar baca untuk pahala. Kita baca untuk kita fahami makna. Setelah kita tadabbur, sebab bila kita faham hasil daripada kita tadabbur, dia akan timbul keinginan untuk berfikir. Sebab tu kalau kita belajar Quran, kita boleh memikir. Kadang banyak-banyak perkara, kadang-kadang orang kita baca lama dah ayat, lepas tu baru mikir, tak perasan gini sebenarnya Tuhan nak. Dia mari. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi ilham, kita dapat ilmu. Hasil daripada tadabbur, kita dapat faham. Hidayah dah tu. Itu hidayah juga. Hidayah. Kita tersedar bahawa kita ni lalai, kita pernah buat dosa yang tak sepatutnya kita buat. Ya Allah, itu hidayah juga. Kita rasa kita masih kurang beramal. Umur kita semakin umur kita semakin bertambah, baki umur kita semakin kurang. Bila umur kita bertambah, maka baki yang ada lagi nak hidup tu, kau kurang. Kita pun mikir, apa sudahnya hidup aku ni? Apa sudahnya hidup aku ni? Apa aku cari dalam hidup? Maka di situlah kita ingin berubah dan ingin untuk beribadat dengan lebih baik, dengan sempurna, supaya kita mati dengan cara tu. Bila mari rasa mik itu hidayah tu. Maka pujilah Allah di atas hidayah tu. Sebab itu ahli syurga, mereka masuk syurga sebab hidayah daripada Allah. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada kami sehingga kami masuk ke syurga. Kalaulah bukan disebabkan Allah yang beri hidayah, maka tak adalah kami sampai ke sini. Laula an hadana Allah. Kalau bukan Allah Ta'ala yang beri hidayah, kami tak akan sampai ke sini. Jadi kena minta, kena usaha. Secara umum tu Allah Ta'ala bagi hidayah itu umum. Seperti ada hidayah fitrah. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu yang maha tinggi, kerana dialah yang telah menciptakan dan menyempurnakan makhluk ciptaannya. Dan dia jugalah wallazi qaddara fahada. Dialah yang telah mentakdirkan, menentukan makhluk ciptaan, dan dia yang berhidayah. Wallazi qaddara fahada. Hada, hidayah ni hidayah yang ammah, semua dapat hidayah, dapat petunjuk. Cuma petunjuk yang kita kendaki adalah petunjuk dalam bentuk dipanggil hidayah at-taufiq. Kita mari masjid dengan kuliah, dengan ayat Quran, ni hidayah dalam bentuk dipanggil at-taujih wal irsyad. Dapat bimbingan, dapat panduan, dapat buka minda, dapat tahu apa yang kita tak tahu. Kemudian bila kita boleh ubah cara hidup kita, kesan daripada apa yang kita tahu, itu hidayah taufik. Hari ini kita rasa berbekas bila baca ayat tentang gambar manusia yang jatuh dan neraka semasa dia nanti sirat, atau manusia yang berada di keliling neraka jahanam keadaan berlutut. Kita cuba imajinasi, gambarkan suasana yang dahsyat tu, maka timbul rasa khauf, takut. Takut tu hidayah tu.
Kita nak menghadirkan rasa khauf, takut kepada Allah bukan mudah. Untuk takut kepada Allah. Sebab kita tidak melihat Allah. Tapi kita takut kepada azab siksaannya, takut kepada keadaan yang menyusahkan di hari kiamat. Mari rasa takut itu hidayah. Cuma jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti daripada berdoa supaya tu hidayah tu tetap bersama dengan kita dan jangan ditarik hidayah. Sangat ditakuti kalau Allah Ta'ala tarik kembali hidayah. Kalau kita tidak menghargai hidayah itu, memang Tuhan akan tarik balik. Sebagaimana berlaku kepada orang Yahudi. Orang Yahudi sebenarnya asalnya hak baik tu baiklah, sebab hak salah tu menyeleweng, sebab falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Apabila mereka melencong daripada jalan petunjuk yang benar, lalu Allah Ta'ala pesongkan hati mereka, lalu sesatlah mereka daripada hidayah tu. Semoga Allah Ta'ala memberi taufiknya kepada kita semua. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil